Salam sejahtera saya ucapkan kepada Mr. V. Hari ini saya akan bentangkan rancangan harian pengajaran dan pembelajaran iaitu lebih kepada kemahiran menulis dan saya akan memilih DSKP tahun 2 di mana lebih kepada mengedit dan memurnikan ayat dari aspek ejaan. Saya mulakan dengan rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu tahun 2 aspirasi iaitu Sekolah Kebangsaan Nangastras. Mata pelajaran yang saya pilih iaitu memang Bahasa Melayu tahun 2 aspirasi iaitu pada tarikh 12 April 2025 masa 8 hingga 9 pagi. Hari yang dipilih iaitu hari Jumaat. Bilangan murid yang terdapat dalam tahun 2 aspirasi seramai 20 orang iaitu 7 lelaki, 13 perempuan. Tema yang saya pilih dalam buku teks tahun 2 iaitu tema yang kelima, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan, di mana terdapat dalam unit 13 iaitu bersikap mulia. Tajuk yang saya fokuskan dalam RPH ini iaitu galeri keluarga. Jadi tajuk galeri keluarga ini terdapat dalam teks pada muka surat 9 iaitu buku teks Bahasa Melayu jilid yang kedua. Okey, standard kandungan iaitu 3.3 menghasilkan penulisan, standard pembelajaran 3.32 mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek ejaan. Kata atau frasa nama iaitu penulisan dan ejaan. Kata atau frasa sifat iaitu aspek. Kata atau frasa kerja iaitu mengedit, menghasilkan dan memurnikan. Pada akhir sesi pembelajaran dan pengajaran, murid dapat iaitu objektif pembelajaran yang pertama, mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. Kriteria kejayaan ada 3. Yang pertama iaitu mengenal pasti dan menyenaraikan 9 kesalahan ejaan yang terdapat dalam petikan galeri keluarga dalam buku teks. Kriteria kejayaan yang kedua iaitu mengisi tempat kosong dengan 9 ejaan yang betul dalam pasport galeri keluarga. Dan kriteria yang terakhir iaitu yang ketiga, membina penulisan dalam satu perenggan menggunakan ejaan yang betul tentang galeri keluarga dengan berpandukan gambar yang disediakan. Ciri-ciri yang perlu ada dalam ayat objektif iaitu A. Lebih kepada audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree. Sistem bahasa yang terdapat dalam RPH ini iaitu tata bahasa, lebih kepada ejaan dan sebutan. Pengisian kurikulum iaitu kosakata, galeri keluarga, maklumat dan rumah. Pengisian kurikulum iaitu ilmu lebih kepada pendidikan moral, nilai, kasih sayang, kerjasama dan tanggungjawab. Teknologi maklumat dan komunikasi, saya menggunakan bahan rangsangan dalam talian. Elemen merentas kurikulum terdapat 2 iaitu nilai murni dan bahasa. Kemahiran bernilai tambah atau KBT yang pertama adalah kecerdasan pelbagai iaitu verbal linguistik, interpersonal, visual ruang, kinestetik dan intrapersonal. Belajar cara belajar atau BCB, kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran berfikir KB lebih kepada menganalisis, menginterpretasi, menakul, mengaplikasi. PAK 21 iaitu gallery work, pembelajaran kontekstual di mana murid perlu memindahkan maklumat. Pembelajaran konstruktivisme lebih berpusatkan murid. Kemahiran insania iaitu kemahiran berfikir secara kritis, kemahiran komunikasi, kemahiran penyelesaian masalah dan kemahiran kerjasama berpasukan.
Bahan bantu belajar yang digunakan yang pertama adalah komputer riba, kedua proyektor, ketiga buku teks Bahasa Melayu jilid yang kedua pada muka surat 9, lembaran kerja, pasport galeri keluarga, gambar keluarga dan kad perkataan. Pengetahuan sedia ada di mana murid pernah didedahkan perkataan dengan ejaan yang betul melalui pengajaran dan pembelajaran tata bahasa. Okey, pertama sekali iaitu set induksi selama 5 minit. Jadi, isi pelajaran yang terdapat dalam RPH ini iaitu saya akan memberikan bahan rangsangan atau gambar secara dalam talian berkaitan dengan galeri keluarga. Di mana dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini dilaksanakan secara PDPC segera di mana menggunakan teknik gamifikasi iaitu susun huruf. Yang pertama, saya akan memaparkan sekeping gambar galeri keluarga pada papan putih. Kedua, murid-murid memerhatikan sekeping gambar yang dipaparkan oleh saya tadi dengan teliti. Yang ketiga, saya akan memberikan kad huruf yang bercampur dan mengarahkan murid untuk menyusun kad huruf tersebut. Yang keempat, murid mendengar arahan yang diberikan tadi dengan teliti dan kemudian menyusun kad huruf tersebut. Dalam aktiviti ini juga saya ada menggunakan teknik soal jawab di mana saya akan mengajukan beberapa soalan berkaitan dengan gambar yang dipaparkan dan meminta murid untuk memberikan respon. Murid mendengar soalan yang diajukan dan mula memberikan respon mereka. Antara soalan yang saya akan tanyakan iaitu yang pertama, siapakah yang boleh meneka gambar tersebut? Kemungkinan jawapan murid adalah ayah, ibu, nenek, gambar keluarga, abang dan adik. Soalan yang kedua iaitu apakah perkataan yang telah kamu susun sebentar tadi? Di mana mungkin murid akan menjawab galeri keluarga ataupun gambar keluarga macam tu. Yang ketiga iaitu adakah ejaan perkataan tersebut betul? Jawapan murid kemungkinan betul. Yang keempat iaitu mengapakah pentingnya kita mengenali perkataan dengan ejaan yang betul dalam sesebuah penulisan. Jadi mungkin jawapan murid seperti ini memudahkan mereka lebih faham untuk memahami perkataan tersebut, menulis ejaan yang dapat menulis ejaan dengan betul. Dan soalan yang terakhir yang saya akan ajukan iaitu adakah kamu menyayangi keluarga? Mungkin jawapan murid ialah ya, kami menyayangi keluarga. Jadi, dalam aktiviti pengajaran ini juga saya menggunakan teknik penerangan di mana saya akan mengaitkan jawapan-jawapan murid itu tadi dengan pembelajaran hari ini. Murid akan mendengar penerangan yang diberikan tadi dengan memahami tajuk pembelajaran ini. Saya akan meminta murid untuk mengulang semula tajuk pembelajaran dengan suara yang jelas serta sebutan yang betul. Murid mula menyebut semula tajuk pembelajaran dengan suara yang jelas serta sebutan yang betul. Jadi topik pembelajaran yang akan saya kaitkan iaitu galeri keluarga yang lebih berfokus kepada mengedit dan memurnikan dari aspek ejaan. Dalam catatan, ilmu yang terselit dalam sektor industri ini adalah ilmu pendidikan moral. Bahan bantu mengajar yang saya gunakan sekeping gambar, proyektor, papan putih dan kad huruf. Jadi KB yang saya gunakan memahami dan menginterpretasi. KP lebih kepada verbal, linguistik dan kinestetik. BCB lebih kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran insaniah iaitu lebih kepada kemahiran komunikasi dan nilai yang terdapat iaitu nilai kerjasama dan tanggungjawab. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah yang pertama selama 15 minit di mana saya akan mengarahkan murid untuk membuka buku teks dan pada muka surat 9 dan melaksanakan aktiviti membaca petikan galeri keluarga.
Jadi, aktiviti PDP yang saya selitkan di sini ada menggunakan teknik membaca, di mana saya mengarahkan murid untuk membaca secara mekanis petikan galeri keluarga. Kedua, murid membaca secara mekanis petikan tersebut secara serentak dengan intonasi yang betul dan jelas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan arahan pelaksanaan aktiviti berdasarkan petikan galeri keluarga yang terdapat dalam buku teks. Keempat, murid mendengar penerangan yang telah diberikan tadi dengan arahan pelaksanaan aktiviti tersebut, di mana aktiviti tersebut berdasarkan petikan galeri keluarga yang terdapat dalam buku teks. Yang kelima, saya meminta murid itu tadi untuk mengenal pasti 9 kesalahan ejaan dan kemudiannya menyenaraikan kesalahan ejaan yang terdapat tersebut dalam petikan galeri keluarga dan ditulis dalam lembaran kerja yang telah saya sediakan, iaitu lembaran kerja yang pertama. Murid mula mengenal pasti dan menyenaraikan 9 kesalahan ejaan tadi yang terdapat dalam petikan galeri keluarga tersebut dengan menulis jawapan mereka pada lembaran kerja yang pertama. Dan oleh itu, dalam isi pembelajaran ini terdapat teknik membaca di mana murid membaca secara mekanis. 9 kesalahan yang ejaannya terdapat dalam petikan tersebut iaitu rumahnya, berkenalan, dibina, memasuki, datuk, sanggup, bangga, mesranya dan kagum. Jadi, PDP yang saya gunakan di sini juga ada menggunakan teknik perbincangan, di mana saya akan berbincang dengan murid mengenai jawapan yang diberikan tadi dengan membetulkan kesalahan ejaan bersama-sama. Murid juga berbincang bersama dengan guru mengenai kesalahan ejaan tersebut dan memperbetulkan kesalahan yang mereka lakukan, kesalahan ejaan itu tadi dengan adanya bimbingan saya. Jadi, lembaran kerja yang pertama yang saya berikan dalam langkah yang pertama adalah seperti ini. Catatan yang terdapat dalam langkah yang pertama iaitu objektif yang pertama, kriteria kejayaan yang pertama. Bacaan iaitu lebih kepada sebutan dan intonasi, ilmu lebih kepada pendidikan moral. Bahan bantu mengajar yang saya gunakan dalam langkah yang pertama iaitu buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid yang kedua pada muka surat 9 dan lembaran kerja yang pertama. KP yang saya gunakan di sini iaitu verbal linguistic, interpersonal, intrapersonal, kinestetik dan naturalist. BCB iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. KB iaitu memahami, mengenal pasti dan menakul. Yang terakhir iaitu kemahiran insaniah, lebih kepada kemahiran komunikasi, kemahiran pembelajaran dan pengurusan maklumat. Nilai yang terdapat dalam langkah yang pertama iaitu nilai kerjasama dan tanggungjawab. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah yang kedua selama 20 minit. Jadi, isi pembelajaran yang saya terdapat dalam RPH hari itu iaitu aktiviti pasport galeri keluarga. Jadi, teknik yang digunakan dalam PDP ini iaitu teknik PAK 21 iaitu gallery work, di mana saya akan menentukan ahli kumpulan murid menggunakan picker wheel atau lebih kurang sama dengan spin and wheel dan memberikan setiap satu kumpulan satu pasport galeri keluarga. Jadi murid perlu berada dalam kumpulan yang telah ditentukan tadi dan menerima satu pasport yang diberikan oleh guru. Pasport dia adalah seperti ini. Jadi, guru akan mengarahkan arahan dan pelaksanaan aktiviti dengan menyediakan 9 stesen yang mempunyai gambar keluarga tadi. Jadi, mungkin stesen yang pertama ada gambar bapa. Stesen yang kedua ada gambar ibu.
stesen yang ketiga gambar adik dan sebagainya. Jadi murid akan mendengar penerangan guru yang diberikan tadi dengan melaksanakan aktiviti tersebut. Lepas itu saya akan mengarahkan murid untuk bergerak dalam kumpulan dan pergi ke stesen ke stesen yang seterusnya untuk mendapatkan gambar yang sesuai, lalu mengisi tempat kosong yang disediakan pada pasport tersebut. Contoh dalam kandungan pasport adalah seperti ini. Jadi, sekiranya murid pergi ke stesen yang pertama, murid akan mendapat gambar ayah, dan di sini merupakan isi tempat kosong, di mana murid akan mengisi tempat kosong tersebut berdasarkan gambar yang mereka lekatkan ini tadi. Contohnya di sini, ayah bekerja sebagai seorang guru di sekolah menengah. Murid akan menulis ruangan kosong di sini yang telah disediakan. Begitu juga dengan stesen yang seterusnya, ada gambar ibu, ada gambar abang, ada gambar adik, atau dan sebagainya. Jadi, murid mula bergerak dalam kumpulan ke stesen dan stesen yang lain dan akan diberikan selama 5 minit sahaja untuk melaksanakan aktiviti tersebut dan melekatkan gambar tadilah seperti ini. Sama ada mereka lekat ataupun mereka akan staplerkan gambar tersebut pada pasport yang ini yang telah saya sediakan tadi. Jadi, murid bekerjasama dalam mengisi tempat kosong dalam setiap kumpulan. Jadi, dalam PDP ini juga saya ada menyelitkan teknik pembelajaran kontraktivisme, di mana saya meminta murid untuk berbincang dalam kumpulan tadi, melekatkan gambar tersebut dengan perkataan yang mempunyai ejaan yang betul. Dengan mengisi tempat kosong lah tadi dengan ejaan yang betul. Jadi yang kedua, murid mendengar arahan guru, lalu melekatkan gambar dan mengisi tempat kosong dengan perkataan yang mempunyai ejaan yang betul. Jadi dalam PDP ini juga saya ada menggunakan teknik perbincangan, di mana saya akan meminta setiap kumpulan menulis hasil jawapan yang dalam pasport ini tadi pada papan putih, dan wakil kumpulan ataupun setiap kumpulan itu akan menulis jawapan yang hasil daripada perbincangan mereka tadilah pada papan putih, dan guru berbincang dengan murid berkaitan dengan jawapan yang betul dan membetulkan kesilapan yang dilakukan. Jadi murid pun akan berbincang dengan saya atau berkaitan dengan jawapan yang mereka buat itu dan menyemak semula dengan jawapan kumpulan mereka masing-masing. Kalau ada salah, mereka akan betulkan bersama. Jadi, catatan yang terdapat dalam langkah yang kedua ini, di mana saya lebih kepada objektif yang pertama dan berfokus kepada kriteria kejayaan yang kedua. Ilmu yang terdapat dalam langkah yang kedua ini juga ada ilmu pendidikan moral. Bahan bantu mengajar yang saya gunakan iaitu pasport galeri keluarga ini tadi, papan putih, gambar seperti ini, kad perkataan ataupun mereka tulis sahaja jawapan ini pun boleh, dan marker untuk mereka tulis pada papan putih, dan picker wheel. Picker wheel ini dijalankan secara digital lah. Picker wheel ini tadi. KP yang saya gunakan iaitu verbal linguistik, interpersonal dan kinestetik. BCB lebih kepada kemahiran mendengar dan bertutur dan kemahiran menulis. Jadi KB dia lebih kepada memahami, menakul dan mengaplikasi. Kemahiran insania iaitu kemahiran komunikasi, pemikiran kritis, kerja berpasukan, menyelesaikan masalah. Dan nilai yang terdapat dalam langkah yang kedua iaitu nilai hormat menghormati dan tanggungjawab. Seterusnya kita pergi kepada langkah yang ketiga, iaitu isi pembelajaran lebih kepada latihan pengukuhan. Di sini saya akan menyediakan 2 lembaran kerja, iaitu lembaran kerja yang kedua dan lembaran kerja yang ketiga. Jadi aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini dilaksanakan secara segera. Saya menggunakan teknik penilaian, di mana saya akan memberikan 2 lembaran kerja, iaitu lembaran kerja seperti ini, dan saya akan mengarahkan murid untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan galeri keluarga lah yang terdapat dalam lembaran kerja ini. Jadi murid akan mendengar penerangan guru itu, penerangan saya tadi mengenai lembaran kerja tersebut.
di mana saya akan memberikan lembaran kerja yang kedua terlebih dahulu. Saya akan memberikan masa selama 3 minit untuk murid menyiapkan lembaran kerja yang kedua ini tadi. Jadi lembaran kerja yang kedua ini dia lebih berfokus kepada membulatkan perkataan yang betul dalam setiap ayat. Jadi murid akan menjawab lembaran kerja kedua ini tadi dengan siap selama 3 minit lah. Kemudian saya akan mengedarkan lembaran kerja yang ketiga, di mana lembaran kerja yang ketiga ini saya akan memberikan masa selama 8 minit kerana dia lebih berat lagi lembaran kerja ini berbanding lembaran kerja yang kedua. Jadi lembaran kerja yang ketiga ini murid akan melihat gambar yang telah saya sediakan. Kemudian murid akan menulis satu perangan berkaitan dengan keluarga mereka dengan menggunakan ejaan yang betul lah. Jadi murid boleh gunakan jadikan gambar ini sebagai gambar mereka sekeluarga dan sebagainya, dan tulis pada ruangan yang disediakan ini nantilah. Jadi setelah selesai menjawab kedua-dua lembaran ini, saya akan berbincang dengan murid untuk menyemak jawapan yang telah mereka bina, sama ada jawapan mereka itu betul atau salah. Jadi kalau salah boleh diperbetulkan bersama. Jadi catatan yang terdapat dalam langkah yang ketiga ini saya lebih kepada objektif yang pertama juga, dan kriteria kejayaan ketiga iaitu dan lebih kepada kriteria kejayaan yang ketiga. Jadi ilmu yang saya gunakan di sini adalah ilmu pendidikan moral. Bahan bantu belajar iaitu lembaran kerja yang kedua dan ketiga. Jadi KP iaitu interpersonal dan visual, intrapersonal dan visual ruang. BCB iaitu lebih kepada kemahiran menulis. KB iaitu lebih kepada memahami, menakul dan mengaplikasi. Kemahiran insaniah iaitu lebih kepada kemahiran pemikiran kritis, kemahiran menyelesaikan masalah, dan nilai yang terdapat dalam langkah yang ketiga ini iaitu nilai dan tanggungjawab. Nilai tanggungjawab. Seterusnya kita pergi kepada penutup, iaitu selama 5 minit. Jadi dalam penutup ini saya ada menggunakan teknik PDP, saya ada menggunakan teknik merumus, di mana saya akan meminta murid ataupun wakil murid untuk merumuskan apa yang mereka belajar pada hari ini ataupun menyimpulkan apa yang mereka telah pelajari pada sesi pembelajaran hari ini, dan kedua murid itu akan berupayalah untuk menyimpul tentang apa yang mereka pelajari. Jadi pada sesi penutup ini juga saya ada menyediakan tiket pembelajaran, iaitu di mana murid akan menulis beberapa pesanan lah untuk keluarga mereka pada ruangan ini, dan akan melukis emoji berdasarkan emoji yang saya telah sediakan tadi, sama ada mereka faham ataupun ragu-ragu ataupun tidak faham langsung tentang apa pembelajaran hari ini. Jadi setiap murid akan diberikan tiket pembelajaran ini untuk menguji tahap kefahaman mereka lah. Jadi murid akan mencatat apa yang mereka faham dan akan melukislah emoji-emoji tersebut. Jadi guru akan memberikan sedikit refleksi, saya akan memberikan sedikit refleksi tentang hasil yang mereka buat pada hari ini, dan memberikan pujian terhadap kerjasama murid itu tadi, dan murid memberikan tepuk tangan yang sangat semangat dan mengucapkan terima kasih sebagai tanda sesi pembelajaran telah selesai. Jadi catatan yang terdapat dalam penutup ini iaitu ilmu pendidikan moral tadi, bahan bantu mengajar iaitu exit ticket, KP lebih kepada verbal linguistik, interpersonal dan intrapersonal, BCB lebih kepada kemahiran mendengar dan bertutur dan kemahiran menulis, KB iaitu menjana idea, memproses dan memproses maklumat, dan kemahiran insania iaitu lebih kepada kemahiran komunikasi, dan nilai yang terdapat dalam penutup iaitu nilai hormat menghormati dan keberanian. Okey, yang terakhir ini merupakan refleksi dan telah disediakan ruangan untuk kekuatan, kelemahan, cadangan penambahbaikan, komen pensyarah dan guru pembimbing. Itu saja dari pembentangan saya pada hari ini, iaitu mengenai RPH yang telah saya sediakan.
Ini merupakan bahan bantu mengajar yang telah saya sediakan, yaitu pasport galeri keluarga, dan murid akan melengkapkan kandungan yang terdapat dalam buku tersebut lah. Buku yang pasport yang telah saya sediakan ini tadi sebagai bahan bantu mengajar saya supaya mereka faham mengenai ejaan. Dan saya juga akan ada menyediakan bahan bantu mengajar seperti lembaran kerja. Ada lembaran kerja yang pertama pada langkah yang pertama, ada lembaran kerja yang kedua pada langkah yang ketiga, dan lembaran kerja yang ketiga pada langkah yang ketiga juga. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.